Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi pendedahan berkait dengan kes Najib yang masuk 42 juta ringgit ke dalam akaun beliau. Pendedahan kali ini luar biasa melalui saksi. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe dan ada produk untuk orang yang ada masalah kencing manis, gout dan tinggi darah. Dalam bag ini ada saya paparkan produk yang murah, berkesan dan untuk anda semua. Cepat tekan untuk persediaan menjelang Syawal. Baik, kata saksi, "My God," kata Najib apabila tahu 42 juta ringgit masuk ke akaun. Bicara 1MDB, Najib Razak menggumam, "My God," apabila diberitahu pada tahun 2015 mengenai 42 juta ringgit yang dimasukkan ke dalam akaun Bank Malaysia bekas Perdana Menteri itu, kata saksi pembelaan. Bekas pengarah tanggungjawab sosial korporat CSR 1MDB Samsul Anwar Sulaiman memaklumkan kepada Mahkamah Tinggi di Putrajaya hari ini berhubung reaksi tertuduh apabila saksi pembelaan memberitahunya mengenai apa yang berlaku pada Julai tahun itu. Semasa perbicaraan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram 2.27 bilion hari ini terhadap Najib, Samsul teringat bahawa dia menerima panggilan telefon daripada Najib bertanyakan sama ada benar saksi itu telah memindahkan 42 juta ringgit dalam 3 peringkat antara akhir 2014 dan awal 2015. Samsul menjelaskan bahawa dia berada di London ketika menerima panggilan telefon daripada Najib. Menurutnya, dia ke ibu kota United Kingdom itu dari Antwerp, Belgium, untuk menenangkan fikirannya selepas mendapat tahu tentang artikel Wall Street Journal mengenai RM42 juta ringgit itu. Dia berkata sebelum ini dirinya menerima panggilan daripada setiausahanya bahawa pejabatnya di Malaysia telah disebu SPRM. Dalam keterangannya, Samsul juga memberitahu Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Sequeira bahawa dia memberitahu Najib ketika itu bahawa dia memang telah membuat pemindahan tetapi dia tidak mengetahui identiti akaun Private Banking MY tersebut. Najib kemudian bertanya kepada saya, mengapa saya memindahkan dana itu ke dalam akaun tersebut. Saya memberitahunya bahawa saya mengikut arahan daripada Ung Su Ling dan Dennis C yang ketika itu masing-masing adalah Ketua Pegawai Eksekutif dan pengarah projek Yayasan Rakyat Wan Malaysia YR1M kerana adalah amalan standard bagi saya untuk memproses pembayaran berdasarkan arahan mereka untuk program CSR. Memandangkan peranan mereka dalam YR1M, saya percaya bahawa pembayaran ini bertujuan untuk tujuan CSR. Daripada reaksinya melalui telefon, saya percaya bahawa Najib terkejut kerana saya jelas dengar dia berkata, "My God," kata Samsul. Perlu dinyatakan bahawa Mahkamah Jenayah Berasingan pada tahun 2020 mendapati Najib bersalah atas kes rasuah yang dikaitkan dengan 42 juta ringgit dan sejak rayuannya ditolak pada 2022, bekas Perdana Menteri itu telah menjalani hukuman penjara 6 tahun dan didenda 50 juta ringgit. Keterangan Samsul hari ini adalah untuk membantu Najib menangani kes rasuah membabitkan penyelewengan 2.27 bilion dana 1MDB. Secara kebetulan, Samsul juga memberi keterangan dalam perbicaraan SRC dan memaklumkan bahawa Najib terkejut apabila mendapat tahu 42 juta ringgit dimasukkan ke dalam akaunnya. Semasa perbicaraan 1MDB hari ini, Samsul berkata, dia mengikut arahan Ung dan Si kerana mereka adalah pembiaya ihsan perdana. Beberapa orang yang memberikan komen ialah Purple Mouse 7378 kerana kata terujala tu dapat dah selamat masuk bank. Mari kita enjoy, kata Purple Mouse.
Itulah tanggapan Pepel Maus, sama ada dia terkejut atau teruja, tak tahulah mana satu terpulang pada Anda. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada netizen kata, menurut laporan berita ini, kata mereka, merujuk kepada laporan berita ini, habislah Najib, kata mereka. Apa yang membuatkan Najib menjadi lebih malang? Ikuti terus ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Ada apa pada nota 9 halaman dari Tong? Najib dah diberi amaran tentang Jolo. Rupa-rupanya, sebelum skandal 1MDB berlaku, Najib sudah pun diberi amaran tentang Jolo. Tapi menjadi persoalan, kenapa Najib tidak memendahkan amaran tersebut? Sebelum kita teruskan, siapa yang ada masalah kencing manis, gout, dan tinggi darah, ada produk yang saya kongsikan kepada Anda. Murah dan berkesan, cepat beli selagi ada promosi besar-besaran sebelum Syawal mendatang ataupun Raya. Belilah cepat-cepat sebagai persediaan Anda untuk menyambut Syawal. Jangan pula orang beraya, Anda pula sakit gout, tinggi darah, kencing manis. Jadi belilah selagi harganya murah sekarang. Terima kasih karena menyokong channel ini dengan membeli produk tersebut. Ada apa pada nota 9 halaman dari Tong? Najib dah diberi amaran tentang Jolo. Genap 10 tahun lalu, pemilik akhbar niaga The Edge, Tan Sri Tong Koi Eng atau Ong, telah bertemu dengan Datuk Seri Najib Razak di kediaman bekas Perdana Menteri berkenan berhubung 1MDB ataupun One Malaysia Development Berhad. Penganalisis politik Fatih Aris Omar berkongsikan imej dan butiran mengenai nota yang memberi amaran kepada Najib mengenai peranan Jolo dalam skandal 1MDB. Dalam pertemuan inilah Najib diberi amaran bahawa skandal keuangan terbesar ini boleh membawa kesan negatif kepadanya. Tetapi kelihatannya Najib enggan mendengar amaran itu. Pada bab 8 buku Behind the Story, Tong menjelaskan usahanya, sidang pengarang The Edge, adik Perdana Menteri Tan Sri Nazir Razak, dan Tun Dr. Mahathir Mohamad membongkar skandal berbelit-belit ini. Foto nota terklimat bertulisan tangan kepada Najib ini dimuatkan pada halaman 266. Tong juga menjelaskan ringkasan beberapa halaman tersebut tulis Fatih. Berikut perincian mengenai setiap halaman nota tersebut yang mulanya diserahkan kepada Najib ketika taklimat di premis peribadinya di Jalan Duta, Kuala Lumpur. Halaman 1, hutang 1MDB terlalu besar, tidak dapat ditampung aset yang dimiliki syarikat itu. Halaman 2, bagaimana Jolo mencipta Petro Saudi pada 2009 bagi mencari dana tunai 1.2 bilion ringgit bagi menutup hutangnya dengan bank RM716 juta dan juga membeli saham UBG. Halaman 4 dan 5, carta aliran tunai, siapa dapat apa, berapa banyak duit, nombor akaun dan nama bank. Juga apa peranan Jolo, Terek Obaid, Patrick Mohani, dan Sid Lee Lin. Halaman 7 dan 6 dan 7, bukti hasil siasatan Tong, Petro Saudi International Ltd, Cyclist, itu milik Jolo, bukannya dikawal Petro Saudi. Halaman 8 dan 9, salinan fotokopi petikan email dalaman Petro Saudi membincangkan bagaimana Tareq apabila berjumpa Najib. Salinan ini ada pada muka surat 267 buku Behind the Story. Untuk rekod, Tong mendedahkan dalam bukunya Behind the Story bahawa beliau secara rahsia memberikan maklumat kepada Biro Penyiasatan Persekutuan FBI Amerika Syarikat yang membawa kepada siasatan terhadap 1MDB. Pengerusi eksekutif The Edge Media Group yang menerbitkan penerbitan, perniagaan dan kewangan di Malaysia dan Singapura itu memang sudah rapat dengan Najib. Saudara-saudara sekalian, menjadi tanda tanya
Mengapalah Najib? Kenapalah Najib waktu itu tidak mendengar amaran daripada Tong? Kalaulah Najib mendengar amaran itu, sudah tentu Malaysia tidak menjadi huru biru seperti sekarang, Barisan Nasional tidak akan runtuh seperti sekarang, dan Najib tidak akan masuk dalam penjara. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.